Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita dah masuk topik 2.3 iaitu pangkalan data hubungan. Okey, apa itu pangkalan data hubungan ni? Baik, pangkalan data hubungan merupakan koleksi bersepadu bagi rekod data, fail atau objek-objek pangkalan data. Maksudnya dekat situ, pangkalan data ni tempat penyimpanan lah, tempat rekod fail data ataupun objek yang kita masukkan dalam sebuah pangkalan data ataupun database. Dia diumpamakan seperti kabinet sebuah fail. Kenapa kabinet sebuah fail? Kabinet sebuah fail ni, dalam kabinet fail tu macam-macam. Setiap fail tu ada macam-macam jenis fail, macam-macam jenis maklumat yang disimpan dalam tu. Okey, macam itulah perumpamaannya. Baik, seterusnya, penghasilan pangkalan data. Pangkalan data dibangunkan dengan menggunakan sistem pengurusan pangkalan data ataupun Database Management System, DBMS. DBMS ni merupakan pakej perisian dengan atur cara komputer bagi tujuan membangunkan, menggunakan dan menyelenggara pangkalan data. Membangunkan ni boleh jadi membangunkan website, membangunkan aplikasi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya, contoh-contoh DBMS. Kita boleh lihat ada 4 jenis DBMS. Yang pertama sekali Microsoft Access, Microsoft SQL, MySQL dan juga Oracle SQL. Okay, baik, bila kita buat pangkalan data, sesebuah pangkalan data ataupun database, setiap pangkalan data akan mengandungi beberapa jadual ataupun tabel ataupun juga dikenali sebagai entiti. Jadual hubungan menguraikan struktur logikal sebagai kombinasi atribut yang mengenal pasti setiap baris rekod secara unik. Kejadian entiti yang mempunyai koleksi atribut yang sama akan berada dalam jadual hubungan yang sama sebagai rekod. Okey, yang ni bermaksud bagi setiap entiti ataupun jadual perlu ada kunci primer, yang mana kunci primer tu unik bagi sesebuah entiti tersebut. Untuk menghubungkan antara satu sama lain, kunci primer ataupun unik bagi sesebuah entiti itu perlu ada dalam entiti lain untuk berhubung secara satu sama lain. Macam kita dah belajar sebelum ni lah, setiap entiti ataupun setiap jadual hubungan perlu ada kunci primer. Okey, untuk berhubung dengan sesebuah entiti lain ataupun jadual hubungan lain, kunci primer perlu menjadi kunci asing dalam jadual ataupun entiti tersebut. Okey, DBMS ni ada beberapa fungsi lah. Apa fungsinya? DBMS berfungsi untuk menyelesaikan beberapa tugasan. Antaranya adalah membina rangkaian perniagaan melalui internet dan menyebarkan sistem maklumat. Okey, bila adanya DBMS ni, kita bolehlah nak buat apa sistem, tak kisahlah apa jenis sistem ataupun website. Okey, dan seterusnya, sebagai storan dan menghasilkan imej, grafik, audio dan video. Membina pejabat secara maya. Okey, macam kita tahu tadi, dia diibaratkan sebagai kabinet fail. Seterusnya, memproses data yang kompleks dan akhir sekali membina laman sesawang. Terdapat beberapa aktiviti dalam pembangunan pangkalan data ni. Pertama sekali, kita kena membina pangkalan data dulu. Seterusnya, membina jadual ataupun entiti tadi. Kemudian, mengisi jadual ataupun kita panggil juga sebagai atribut. Setiap jadual tu kena ada beberapa maklumat lah. Seterusnya, mewujudkan hubungan, maksudnya kita nak berhubung antara satu entiti dengan entiti lain. Ataupun dalam kata lain, untuk menghubungkan beberapa jadual. Membina laporan, membina carian, menyunting dan juga membina dan mengisi borang. Okey, tadi kan kita dah kenal pasti ada beberapa jenis DBMS ataupun Database Management System. Sistem DBMS ni sistem ataupun perisian lah. Sistem yang kita gunakan untuk buat sebuah pangkalan data. Okay, yang pertama sekali kita belajar menggunakan MySQL. Okey, baik. Kita sambung membina pangkalan data pinjaman buku menggunakan MySQL. Okey, langkah pertama dia.
Langkah pertama, kita kena mencipta pangkalan data lah guna MySQL ni. Kalau nak guna MySQL ni, pertama sekali kita kena ada localhost kita, kena ada host kita. Macam cikgu gunakan XAMPP. Nanti cikgu sediakan link kalau untuk siapa yang nak try cuba install dekat PC masing-masing. Okay, bila tekan XAMPP akan keluar paparan macam ni. Keluar paparan macam ni. Dekat modul ni ada beberapa jenis modul. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Okay, apa kena buat? Mula-mula kena tekan start dekat Apache. Bila start naik nombor dekat PIDS dengan ports ni, maknanya tengah running dah lah tu. Lepas tu tekan start dekat MySQL juga. Dia dah tengah running, tekan admin. Bila tekan admin, automatik dia akan masuk dekat MySQL kita lah, PHP MyAdmin ni. Okay, dekat sini cikgu ada dah database pinjaman buku. Jadi, cikgu buat database baru. Database pinjaman buku 1. Okay. Bila saya tertulis nama database kita nak tu, kita tekan create. Okay, automatik dekat sini. Langkah pertama kita iaitu membina database pinjaman buku berjaya. Yang ni yang kita dah pinjaman buku 1. Okay, baik. Kita tengok dekat slide balik. Langkah 1, mencipta pangkalan data pinjaman buku menggunakan MySQL, settle. Kita masuk dekat langkah 2. Langkah 2 kan lah? Langkah 2, mencipta jadual ataupun table bagi entiti pinjaman dengan atribut, nombor pinjaman, nombor panggilan buku, ID peminjam, tarikh pinjam, tarikh hantar. Okey. Dekat sini kita masuk balik PHP MyAdmin kita. Create table. Dekat table ni lah. Dekat table ni, tadi disuruh masukkan nama table pinjaman. Okay, mungkin cikgu boleh buat macam ni. Okay, disuruh masukkan table pinjaman. Lepas tu tengok, dengan attribute ada 5 jenis attribute. So, number of column ni buat 5. Lepas tu go. Bila go, ada beberapa benda kena isi dekat sini. Okay, first kali kita kena isi nama ni. Nama ni apa? Yang nama ni attribute lah. Attribute yang perlu ada bagi entiti pinjaman tadi. Apa mula-mula? Nombor pinjaman. Kita tulis nombor pinjaman, nombor panggilan buku, ID peminjam, lepas tu tarikh pinjam, dan last kali tarikh pulang. Seterusnya dekat type. Dekat type ni nombor gapa nak sesuai dengan nombor pinjaman. Kita buatlah type dia varchar. Kemudian length dia kita buat 30. Nombor panggilan buku varchar 30. ID peminjam pun kita buat varchar juga 30. Tarikh pinjam kita buat date. Tarikh pulang pun kita buat date. Okey, settle dekat sini. Okey, tadi kita kena tetapkan nombor pinjaman sebagai kunci primer. Bagaimana nak tetapkan dia? Kita pergi dekat null index ni. Kita ambil primary. Go. And then settle lah semua ni. Bila settle semua, kita isi dah semua attribute bagi entiti ataupun table pinjaman ni. Pergi dekat bawah ni ada save. Tekan save. Okey, masuk dah dekat dalam kita punya database ataupun pangkalan data pinjaman buku ni. Dalam dia ada dah entiti ataupun table pinjaman. Okey, settle. Kita pergi balik dekat slide tadi. Langkah kedua settle. Langkah ketiga mencipta jadual kedua ataupun table kedua bagi entiti buku dengan atribut nombor panggilan buku sebagai kunci primer, nama buku, pengarang, subjek. Langkah sama macam tadi, kita mulai balik. Kita pergi dekat new. Lepas tu table name. Table name dia ke apa? Lepas tu column ada part. Ada part attribute tu. Kita masuk ke siapa part.
Lepas tu go. Sekarang yang pertama ke apa? Nombor panggilan buku. Tapi kena ingat dekat sini, penting sini, masa dekat entiti ataupun table pinjaman tadi, kita tuliskan huruf besar huruf kecil semua kena sama. Sebab nanti kita nak buat hubungan. Okay, seterusnya nama buku, pengarang, dan sekali subjek. Okey, nombor panggilan buku tadi, ingat lagi tak masa dekat table pinjaman kita buat type dia ke apa? Kita buat baca kan? Baca masa tu length 30. Dekat sini kita kena samalah sebabnya sini kita nak setting, kita nak set up sebagai kunci primer. Lepas tu kita nak hubungkan dengan, nanti kita nak hubungkan dengan table pinjaman ataupun entiti pinjaman tadi untuk jadikan dia sebagai kunci asing dekat sana. Jadi dia kena samalah baru dia boleh berhubung. Okay, seterusnya nama buku. Nama buku kita ambil teks 50. Pengarang pun kita buat teks juga 50. Subjek kita pun buat teks juga 50. Okay, macam tadi juga nombor panggilan buku ni kita nak setkan sebagai kunci primer. Kita pergi dekat null index ni, ambil primary, go. Lepas tu cari dekat bawah save. Okay, settle lah. Dalam ni kita ada dua table, table buku dengan table pinjaman. Okay, kita boleh nampak sini lah. Tadi kita set nombor panggilan buku sebagai kunci primer. Okay, nak confirm. Ni baca 30. Kita pergi dekat tadi, pinjaman, structure, nombor panggilan buku, baca 30. Okay, tak ada problem sini. Kita pergi dekat langkah yang seterusnya. Langkah yang keempat. Langkah keempat, mencipta jadual kedua. Mencipta jadual ketiga dah ni. Mencipta jadual ketiga ataupun table bagi entiti peminjam dengan atribut ID peminjam sebagai kunci primer, nama peminjam dan juga telefon peminjam. Sama lagi dengan langkah tadi, kita tekan sini new, tulis peminjam, lepas tu kolom dia berapa tadi? 3. Okay. Mula-mula sekali, ID peminjam, nama peminjam dan juga telefon peminjam. ID peminjam ni data type dia kena sama dengan yang kita buat dekat pinjaman tadi. Pinjaman tadi tersilap cikgu, kita buat semua baca kan. Kita cari baca, length 30. Nama peminjam kita buat lagi juga teks. Telefon peminjam pun kita buat teks 50 juga 50. Okey, kita nak setkan ID peminjam sebagai kunci primer. Macam biasa kita pergi dekat null index ni, setkan sebagai primary. Lepas tu go and then cari bawah tekan save. Okay, sekarang ni settle lah. Dekat sekarang ni yang pertama sekali, langkah yang pertama kita ada dah database pinjaman buku ni. Dekat database pinjaman buku ni kita dah create ataupun bina 3 table ataupun juga dikenali sebagai entity, iaitu table buku, table peminjam dan juga table pinjaman. Bagi setiap table ni pun kita dah isi. Kita dah isi sekali dia punya attribute dalam tu. Okey, langkah yang seterusnya kita kena buat apa? Kita tengok sini. Langkah keempat, settle. Langkah kelima, entiti yang telah dicipta akan dikaitkan melalui hubungan antara atribut. Macam nak buat tu? Okey, kita masuk detail sikit. Setiap entiti mempunyai kunci primer. Okey, macam kita buat tadilah. Setiap entiti ataupun setiap table tu kita dah setkan kunci primer masing-masing. Bagi menghubungkan entiti pinjaman dengan entiti buku, kunci primer bagi entiti buku akan menjadi satu atribut dalam entiti pinjaman. Okay, faham kan? Macam tadi, kita buat tadi,
Dalam pinjaman ni, ID nombor buku. Nombor buku sebagai kunci primer dekat tabel buku. Ada juga dekat tabel pinjaman. Okey, atribut penghubung ini disebut sebagai kunci asing. Okey. Oleh itu, terdapat atribut-atribut yang dikongsikan oleh dua jadual atau lebih. Okey, maksudnya macam tadilah. Ada atribut yang sama dekat dua jadual. Hubungan ini dapat dikenal pasti sewaktu mencipta jadual menggunakan entity relationship diagram. Sebelum kita nak buat database ni, macam awak semua dah sedia tahu ataupun sedia maklum, kita kena sketch dulu ataupun kita kena rangka dulu ERD kita. Nak database kita tu ada apa? Okey, dekat sini, ini adalah ERD bagi database yang kita dah tengah buat ni lah. Database ataupun pangkalan data. Yang pertama kita ada 3 jadual sini. Yang pertama jadual pinjaman, jadual peminjam dan juga jadual buku. Dekat tabel pinjaman ni, kita boleh tengok kunci primer dia ke apa? Nombor pinjaman. Lepas tu, nombor panggilan buku dengan ID peminjam ni sebagai kunci asing. Okey, kan kita tahu kunci asing ni? Satu, nampaklah tag kunci warna green kan? Lepas tu satu, sebabnya ID peminjam ni sebenarnya sebagai kunci primer dekat tabel peminjam ni. Bila dia berhubung dengan tabel pinjaman ni, dia jadi kunci asing. Sama juga dengan buku, nombor panggilan buku, kunci primer dekat tabel buku. Bila berhubung dengan tabel pinjaman, dia jadi kunci asing dekat jadual pinjaman ni. Seterusnya kita nak buat hubungan dekat database yang kita dah tengah buat ni kan. Pertama sekali kita masuk tempat kita tadi. Kita pergi dekat jadual pinjaman, dekat structure tadi. Kita dah masukkan index untuk apa? Untuk kita labelkan nombor pinjaman buku dengan ID peminjam ni sebagai kunci asing. Okey, sekarang ni gana kita nak view dalam database yang kita dah buat ni. Gana jadual-jadual yang kita hubungkan tadi tu berhubung. Okey, cara dia kita buka database kita. Kita ambil tabel pinjaman. Dekat tabel pinjaman, pergi dekat structure. Kita pergi dekat relation view. Lepas tu, tekan internal relationship. Dekat internal relationship ni, kolom nombor pinjaman. Dan database kita tadilah. Database kita. Lepas tu, kita buat peminjam. Ambil peminjam. Okay, automatic naik ID peminjam. Sebab kita setkan ID peminjam ni sebagai apa? Kunci primer. Okay, seterusnya nombor panggilan buku. Nombor panggilan buku ni dekat tabel mana? Dekat tabel buku. Okay, automatik keluar nombor panggilan buku sebagai kunci primer dia. Settle buat dua ni. Kita pahalah ni. Tabel peminjam dengan tabel buku ni kita nak hubungkan dengan tabel pinjaman. Okay, sekarang kita save. Bila tekan save, dia tulis internal relationship was successfully updated. Display column was successfully updated. Okay, semua kita dah selesai. Kita dah update. Kita dah hubungkan semua antara ketiga-tiga tu. Cara kita nak view kan lah. Kita tutup ni. Kita pergi dekat database pinjaman buku kita. Kita pergi dekat more. Ada designer. Tekan designer. Keluarlah jadual hubungan kita. Okey, nampak dekat sini, dekat jadual peminjam ni, kunci primer dia ID peminjam. Berhubung dengan jadual pinjaman, dekat sini ID peminjam dia jadi kunci asing. Sama juga dekat jadual buku. Okey, samalah macam ERD yang kita buat mula-mula tu. Sampai sini selesailah kita punya database menggunakan MySQL. Okey, selesai tadi kita buat database ataupun sistem pangkalan data menggunakan MySQL. Lalu ni kita nak sambung pula menggunakan Microsoft Access pula. Microsoft Access ni kita boleh buat secara offline. Kalau macam MySQL tadi kita kena buat online. Mula-mula kita pergi dekat search kita. Kita buka dulu Microsoft Access. Nama database kita ke apa? Nama database kita ke pinjaman buku. Kemudian kita cari space lah. Cari space untuk simpan. Okey, sekarang tekan create. Bila tekan create, kita tengok buku teks kita. Tengok buku teks. Yang pertama, langkah yang pertama, cipta jadual baharu. Rajah 2.45 menunjukkan jadual kosong dengan nama table 1.
Nama table 1 dimasukkan secara automatik. Nama tersebut ditukar dengan mengklik ikon save untuk menyimpan jadual dengan nama yang bersesuaian. Dalam Rajah 2.45, jadual table 1 akan dinamakan semula dengan nama baharu iaitu pinjaman. Okey. Cara dia kan? Cara dia, mula-mula kita pergi dekat Microsoft Access kita. Atas ni kita pergi dekat tab Create Table. Maknanya Create Table. Okay, lah ni ada 2 table dah. Padamlah satu dulu. Okay, cara nak rename dia kan? Mula-mula kita kena right click, tekan save. Bila tekan save, kita namakanlah. Kita namakan table kita sebagai pinjaman. Lepas tu klik OK. Okay, bila tekan OK tu, dekat sini settle dah. Yang pertama, cipta jadual baharu tu selesai. Langkah seterusnya kan? Langkah seterusnya kita kena buka design view. Jadual mempunyai record. Setiap baris ialah satu record. Setiap record mempunyai maklumat yang disusun atur dalam attribute ataupun field. Jadual pinjaman sekarang ni tidak mempunyai sebarang attribute. Okey, cara dia kan? Kita pergi dekat ni, atas ni. Okey, sekarang kita dekat jadual pinjaman. Dekat view, kita tekan design view. Okay, sekarang ni dapat dah macam yang disuruh tadi. Langkah ni kita dah buat. Dekat sini dia kata untuk menambah attribute baru, pastikan jadual berada dalam mode design view. Mode asal ialah datasheet view. Lihat Rajah 2.46. Okay, inilah Rajah dia 2.46 macam kita buat tadi. Kita right click dekat table pinjaman ni. Atas ni ada view. Pilih design view. Kalau tak yang biasa dia dekat datasheet view. Dia kata macam tu. Okay, seterusnya. Langkah ketiga, set jenis data. Dalam mode design view, pembangun pangkalan data boleh memberikan nama attribute, jenis data dan deskripsi attribute tersebut. Setiap baris adalah untuk attribute yang baharu. Dalam mode datasheet view, setiap baris ialah record. Lihat Rajah 2.47, perhatikan bahawa terdapat 4 rekod dalam contoh tersebut. Kat sini boleh nampak lah. Awak pun boleh buka buku teks awak sendiri. Dalam ni ada nombor pinjaman, nombor panggilan buku, ID peminjam, tarikh pinjam, tarikh pulang. Kat dalam ni, kita kena masuk dalam table kita pula. Yang pertama tadi, nombor peminjam. Nombor panggilan buku, ID peminjam, tarikh pinjam, dan last sekali tarikh pulang. Okey, sama macam tadi ada juga data type dekat sini. Data type dekat sini. Bagi nombor peminjam ni kita kekalkan sebagai auto number. Untuk nombor panggilan buku dengan ID peminjam ni kita pilih text. Okay, dekat sini ada short text dengan long text. Kita ambil long text lah. Tarikh pinjam dengan tarikh pulang ni kita setkan date and time. Langkah yang seterusnya, set kunci primer. Set kunci primer kan? Langkah satu dia pilih attribute kunci primer. Yang ni attribute kunci primer kita. Bagi table pinjaman, nombor pinjaman sebagai kunci primer dia. Kemudian langkah 2, tekan butang primary key. Okey, ni dia dah tekan butang primary key. Perasan tak? Tapi ni sudah ada kunci kuning ni. Okey, contohlah. Bila tekan balik, hilanglah primary key tadi. Kita select balik dekat nombor pinjaman. Kemudian tekan primary key. Bila tekan primary key, maknanya kita dah set dekat sini nombor pinjaman sebagai kunci primer bagi table pinjaman. Kita tengok langkah yang seterusnya pula. Menambah jadual-jadual lain. Sebuah pangkalan data biasanya mengandungi lebih daripada satu jadual hubungan ternormal. Untuk menambahkan jadual baharu, klik. Untuk menambah jadual yang baharu, klik tab create dan ikon table. Lihat Rajah 2.49. Okay, dekat sini nombor 1 dia, langkah pertama dia tekan create, lepas tu tekan table. Dekat tekan table tadi, macam tadi juga kita tekan save, lepas tu boleh rename. Okay, baik, jom kita buat. Pergi dekat create, tekan table, lepas tu table 1 ni, kita tekan save. Lepas tu kita save, kita rename, kita namakan dengan table buku.
Okay, yang ni kita dah buat. Sekarang ni langkah macam tadi juga. Dekat table buku tu kita kena masukkan attribute dia. Di sini ada 4 attribute. Okay, cara dia gana. Kita double klik dekat table buku. Pergi dekat view, design view. Lepas tu sini boleh masukkan attribute yang kita nak masukkan tu. Pertama sekali nombor panggilan buku. Sama macam dengan menggunakan MySQL juga. Setiap attribute ni yang kita nak hubungkan ni wajib ataupun mesti sama dengan table yang kita nak hubungkan tu. Maknanya tadi dekat table pinjaman cikgu tulis nombor panggilan buku ni, huruf besar, huruf kecil dia semua kena sama dekat table buku ni pun. Lepas tu dia kata sementara tukar jadual buku kembali kepada datasheet view dan isikan data-data seperti rajah 2.52. Okay. Sekarang ni kita double klik balik. Save. Kita double klik balik, kita view. Dia suruh kembali kepada datasheet view. And then kita isikan attribute kita dengan data. Nombor panggilan IPB 123 000. Awak sambung perlu buku teks sampailah selesai semua. Dekat subjek ni semua komputer. Bila selesai semua, awak double klik akan keluar pop-up untuk save. Tekan save. Yang ni saya dah save. Okey, yang seterusnya awak pergi tengok dekat sini, dia suruh create lagi satu table baru, iaitu table peminjam. Sama macam langkah tadi juga, pergi dekat view design view. Okey, view sebagai design view, lepas tu masukkan kita punya nama attribute dalam tu. Di sini ada ID peminjam, nama peminjam, nombor telefon peminjam. Lepas tu kita dah setkan ID peminjam ni sebagai kunci primer. Okey, seterusnya selesai dekat situ, kita pergi dekat view datasheet view. Lepas tu kita masukkan data bagi setiap attribute kita tadi. Okey. Dah. Okey, ni data dia. Kita follow ID peminjam 125001. Selesai dekat sini, kita tengok langkah seterusnya dia pula. Membina hubungan antara jadual-jadual. Okey, nak save gana? Save, klik je table mana-mana, dia auto save. Okey. Membina hubungan antara jadual-jadual. Sekarang dia duduk dekat table peminjam. Lepas tu dia view sebagai design view. Kita pergi dekat peminjam juga. Lepas tu tukar view, design view. Okey. Tekan butang icon relationship. Pergi dekat database tool. Pergi dekat icon, tekan icon relationship. Okay, kemudian select semua table yang terlibat. Tekan add. Kemudian close. Bila tekan add, lepas tu close tadi, hubungkan attribute-attribute kunci asing dengan kunci primer dengan menarik dari jadual ke jadual. Okey, maknanya dekat sini jadual pinjaman kena duduk tengah-tengah. Sebabnya jadual peminjam dengan jadual buku berhubung dengan jadual pinjaman. Okey, sini nombor panggilan buku. Kita tarik pergi dekat nombor panggilan buku. Dekat sini kita tekan create. Sama juga dengan table peminjam, ID peminjam ni kita pergi hubungkan dengan jadual pinjaman. Create. Lepas tu dekat sini disuruh tick semua dekat sini untuk tunjukkan simbol kekardinalan. Okay, samalah. Okay, sekarang ni lah
Okey, sampai sini selesailah kita punya pembangunan pangkalan data hubungan menggunakan dua jenis DBMS, iaitu yang pertama menggunakan MySQL dan yang kedua menggunakan Microsoft Access.